Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada murid yang cikgu sayangi sekalian. Baik, pada minggu ni kita akan sambung pelajaran pada minggu yang lepas, yang mana cikgu dah submit pada awak link YouTube yang cikgu dah buat pada minggu lepas. Tetapi pada minggu ini bukan sahaja tahun 4 yang cikgu bekalkan YouTube ini, ya, ianya sesuai juga untuk tahun 6, ya. Okey. Baik. Sekali lagi cikgu perkenalkan kelas yang cikgu ajar pada tahun ni, iaitu tahun 4 empat apa? 4 Zamrud, 4 Jet, 4 Firoz, 4 Intan, ya, semuanya tahun 4. Termasuk juga tahun 6, yang mana cikgu mengajar tahun ni 6 Mutiara, 6 Zamrud dan 6 Topaz. Okey, jadi 7 kelas ini cikgu gabungkan, ya, untuk cikgu sampaikan pada kali ini, yang mana sambungan daripada minggu lepas, ya. Cikgu dah terangkan tentang kemahiran saintifik, ya, dan di bawah kemahiran saintifik, ya, iaitu kemahiran proses sains ada yang ada 12, ya. 6 telah cikgu terangkan pada minggu lepas, manakala 6 lagi sambungan pada minggu ini. Okey, baik, untuk sambungan pada minggu ni kita bermula dengan, ya, yang ketujuh, iaitu menggunakan hubungan ruang dan masa. Okey, menghubungkan ruang dan masa. Okey, baik. Sekali lagi cikgu ingin ingatkan, ya, sebelum kelas ini bermula, pastikan dah ada nota yang cikgu dah bekalkan pada awak pada minggu lepas, diprintkan dan dah ada bersama awak, ya, untuk rujukan, ya. Okey, jadi untuk yang ketujuh ni, menggunakan hubungan ruang dan masa ni, iaitu memerihalkan perubahan, ya, perubahan perimeter seperti lokasi, arah, bentuk, saiz, isi padu, berat dan jisim dengan masa. Jadi maknanya hubungan ni dihubungkan, ada ruangan, ada ruang, jarak, ya, dan juga masa. Baik, saya bagi satu contoh pada awak, ya. Okey, yang mana selalu makan aiskrim, kan? Kita selalu makan aiskrim. Tapi okey, apabila aiskrim tu kita nampak, ya, kalau lama dipegang macam ni, dia akan apa? Dia akan mencair. Okey, lama kelamaan pegang ataupun dibiarkan, dia akan menjadi lebur dan menjadi air. Okey, oleh yang demikian, apabila masa bertambah, maksudnya masa ni kita bertambah lama dan lama, bentuk aiskrim tadi akan tidak sekata dan saiznya semakin mengecil. Jadi di sini dalam proses tadi, ya, ais yang pepejal tadi, ya, lama kelamaan menjadi cecair. Di situ ada jarak di antara ruang dan masa yang diambil untuk ais itu mencair. Okey, baik, itu salah satu contoh, ya, menggunakan perhubungan ruang dan masa di bawah kemahiran proses sains. Okey, untuk yang ke-8, kemahiran proses yang ke-8 ialah mentafsir data. Okey, baik, data yang di dalam nota ni sudah dilengkapkan notanya. Okey, cikgu baca semula supaya awak boleh, ya, ingat semula dan rujuk kepada nota. Okey, memberi penerangan, maksudnya memberi penerangan yang rasional terhadap objek, peristiwa ataupun corak daripada data yang dikumpulkan. Okey, jadi kita biasanya dalam sains, jadual ataupun graf ataupun carta pie adalah salah satu daripada, ya, carta-carta yang selalu keluar dalam ujian. Okey, yang selalu keluar dalam ujian. Jadi kita perlu memerhatikan data tersebut dan memahami apa maklumat yang terdapat di dalam data yang yang di dalam soalan tersebut. Jadi itu maksudnya mentafsir
data, ya. Jadi data tu contohnya sekali lagi saya ulang, ya, jadual, ya, carta palang ataupun carta pie, ya, dan juga peta pokok, ya. Banyak lagi yang mutafsir data ni yang kita boleh lihat dalam soalan-soalan. Okey, seterusnya yang ke-9, mendefinisi secara operasi. Okey, yang ini biasanya, ya, cikgu akan terangkan lebih lanjut lagi apabila kita berjumpa, ya, pada masa akan datang. Cuma pada hari ini cikgu terangkan sedikit sahaja. Okey, mendefinisi secara operasi ini adalah memberi definisi tentang sesuatu konsep dengan menyatakan, ya, perkara yang dapat dilakukan dan diperhatikan. Contohnya, ya, saya bagi contoh, guru sains, ya, meminta awak melakukan satu eksperimen. Eksperimen yang mudah sahaja. Okey, kita gunakan biji benih contohnya. Biji benih apa yang senang? Biji benih kacang hijau, ya. Kacang hijau ni kenapa? Sebab dia bertumbuh dalam jangka masa yang singkat. Okey, kita boleh dapat, ya, perhatikan. Okey, so apabila cikgu menyuruh awak melakukan uji kaji, ya, untuk menanam, ya, biji benih ni, menyemai biji benih ni. Okey, dalam, ya, 1 minggu, ya, ataupun 2 minggu, kita boleh perhatikan, ya, bilangan daun, ya, pada biji benih tadi telah bertumbuh mengeluarkan daun. Dan, ya, juga bilangan daunnya semakin banyak apabila ke minggu ke minggu contohnya. Selain daripada itu, kita juga boleh melihat dari segi saiz, ya, saiz apa? Saiz daunnya, saiz batangnya. Okey, dan juga ketinggian pokok tersebut, ya, ketinggian pokok tersebut. Okey, bermaksud di sini, ya, yang dimasukkan dengan definisi secara operasi daripada pemerhatian kita tadi adalah, okey, pokok ataupun pokok kacang hijau, ya. Kacang hijau, yang kita definisikan adalah macam mana kita dah melihat perubahan-perubahan dari segi pembesarannya. Definisi secara operasinya yang kita boleh nyatakan, ya, adalah kena tulis satu persatu perkataan tu, kita ulang balik, ya. Definisi secara operasi mesti ada perkataan itu, ya, wajib ada. Definisi secara operasi adalah, ya, tumbuhan ataupun pokok kacang hijau sedang membesar. Maksudnya, yang kita lihat daripada maklumat yang kita perolehi tadi, ya, definisi secara operasinya, saya ulang semula, ya, adalah tumbuhan ataupun pokok kacang hijau sedang membesar. Itu contoh, ya, bagaimana kita nak menjawab definisi secara operasi. Okey, yang ke-10, mengawal pemboleh ubah. Okey, yang ini, ya, mengawal pemboleh ubah ni, di bawah mengawal pemboleh ubah ni ada 3 jenis pemboleh ubah, ya. Yang pertama, pemboleh ubah dimanipulasi, yang kedua, pemboleh ubah bergerak balas, dan yang ketiga, pemboleh ubah dimalarkan. Bermaksud, kalau cikgu kata, ya, biasanya pemboleh ubah ni saya akan jelaskan pada minggu depan, hari Khamis, okey, ataupun minggu depan, ya, sambungan daripada video ini. Okey, saya akan jelaskan tentang 3 pemboleh ubah ni, ya. Okey, harap bersama saya lagi sekali, ya, untuk video yang akan datang. Okey, dan membuat hipotesis. Okey, membuat hipotesis ni kita boleh katakan ianya adalah kesimpulan awal. Okey, kesimpulan awal daripada uji kaji yang kita jalankan. Okey, dan mengeksperimen ialah melakukan sesuatu eksperimen yang guru tetapkan, ya, tetapi mesti mengikut langkah-langkah eksperimen tersebut.
contohnya, ya, mengeksperimen ni, ya, kita bukan contohnya cikgu kata, okey buat ni, terus awak melakukan eksperimen. Tidak, ya, dia ada prosedurnya ataupun ada urutan bagaimana kita nak membuat eksperimen. Yang pertama, mengenal pasti masalah apa yang kita nak jalankan, eksperimen apa yang kita nak jalankan. Yang kedua, ya, mesti ada hipotesis di dalam eksperimen kita. Yang ketiga, ada mengawal pemboleh ubah. Yang keempat, ya, menyediakan radas yang diperlukan, yang bersesuaian. Okey, yang seterusnya barulah kita menjalankan eksperimen. Okey, dan menguji hipotesis, sama ada hipotesis kita ni tepat ataupun tidak tepat. Okey, itu maksudnya mengeksperimen, ya. Jadi maknanya ada langkah-langkah yang perlu murid jalankan sebelum membuat eksperimen, ya, sebelum murid membuat eksperimen. Okey, baik. Seterusnya, kita pada hari ini cikgu akan terangkan, okey, tentang mengelas, memerhati dan juga membuat inference. Okey, di bawah kemahiran proses sains. Yang ini sebagai pendahuluan lah, ya, supaya kita dapat betul-betul faham bagaimana, ya, kemahiran proses sains ni digunakan ataupun soalan-soalan yang dikemukakan, ya, di dalam ujian ataupun latihan sains. Okey, baik. Sekarang cikgu ambil okey. Kalau kita lihat di sini, ya, cikgu dah sediakan gambar, ya. Contohnya kucing, okey, dan juga arnab, ya. Kucing dan juga arnab. Yang ni biasalah yang kita biasa di rumah kita, awak pelihara, ya. Awak pelihara kucing, pelihara arnab. Okey, apa yang maksudkan dengan pemerhatian? Kita kena lihat dahulu, ya, gambar. Contohnya gambar yang pertama ni ada kucing, ya, dan kucing P dan kucing Q. Okey, pemerhatian maksudnya yang kita lihat, fokus kepada gambar yang diberi. Okey, baik. Cikgu dah bagi tahu minggu lepas, pemerhatian ni, ya, selepas soalan pemerhatian mesti ada soalan inference. Okey, apa maksud inference? Kita akan bagi alasan sebab yang munasabah, ya, boleh diterima akal. Ya, boleh diterima akal. Baik, sekarang kita perhatikan. Cuba murid perhatikan di sini. Okey, fokuskan pada kucing dahulu, ya, jangan fokuskan pada arnab, ya. Fokuskan pada kucing dulu. Okey, kucing P dan kucing Q. Okey, baik. Apa perbezaan antara kucing P dan kucing Q? Apa perbezaannya? Okey, boleh nampak perbezaan? Boleh, ya? Okey, katakan. Baik, apabila kita dah fokus kepada pemerhatian kita, perbezaannya, okey, kita kena ambil satu gambar. Awak nak pilih kucing P ke ataupun kucing Q? Bagi saya, ya, untuk contoh yang pertama ni, cikgu ambil kucing P dululah, ya, supaya mudah. Okey, saya akan ambil kucing P dulu dan saya akan lihat juga kucing Q. Okey, apa perbezaan antara kucing P dan kucing Q? Okey, pemerhatian kita, kucing P lebih besar saiz. Ya, kucing P lebih besar saiz. Okey. Bagaimana pula dengan kucing Q? Kucing Q lebih kecil saiz. Ataupun saiz kucing Q lebih kecil. Betul ke tidak? Okey, perbezaan. Okey, jadi apabila kita dah perhatikan, kita ubah kepada apa? Ayat. Okey, contoh. Okey, mana kita nak menjawab
pemerhatian ni. Okey, supaya cikgu tulis kucing. Cikgu pilih kucing P dah. Ya, cikgu pilih kucing P dulu ya. Kucing P lebih besar. Size S-A-I-Z-nya. Okey. Lepas tu kucing Q macam mana? Okey, kita tulis lagi bawah. Kucing Q lebih kecil. Baik, ada dua ayat di sini. Okey, apabila kita ada dua ayat di sini, ianya dah tidak bergabung. Tidak bergabung. Macam mana kita nak mencantumkan ayat ni? Okey, kucing P lebih besar saiznya. Okey, kita buat satu kata hubung di sini untuk kita gabungkan dengan kucing Q. Okey, kucing P lebih besar saiznya berbanding kucing Q. Okey, baik, apabila dah ada perkataan berbanding kucing Q, tak perlu lebih kecil ni, tak perlu kita tulis dah. Okey, dan nokta. Okey, kucing P lebih besar saiznya berbanding kucing Q. Ini adalah ayat pemerhatian. Okey, baik. Boleh ikut cikgu ya. Okey, ataupun awak nak gunakan perkataan saiz kucing P lebih besar pun boleh. Okey, berbanding saiz kucing Q boleh juga. Okey, inference. Kita nak beri sebab, beri alasan kenapa kucing P ni lebih besar saiz. Kenapa? Okey, kenapa kita pilih P sebagai inference? Sebab dalam pemerhatian kita dah tulis P ni sebagai pilihan. Kucing P ni sebagai pilihan pertama. Okey? Boleh ikut cikgu? Okey. Baik. Pilihan untuk kucing Q biarkan. Kita pilih pemerhatian yang pertama untuk dijadikan sebagai jawapan inference. Okey? Baik, saya sambung semula bagaimana nak memberi alasan. Kenapa kucing P ni? Kita pilih kucing P tadi, tulis semula ikut apa yang kita tulis pada pemerhatian di atas ni. Okey? Okey, saya tulis semula kucing P, jangan Q ya, P, sebab kita dah pilih P ni sebagai pemerhatian pertama, lebih besar saiznya. Berhenti di situ. Okey? Kenapa? Sebab inference ni kita kena beri alasan yang munasabah, yang logik. Okey, kenapa kucing P ni lebih besar? Okey, awak pelihara kucing. Kenapa kucing awak besar, gemuk, gebu, cantik dan sebagainya? Kenapa? Awak bagi apa? Bagi minum? Air? Tidak. Ya, air bukanlah penyebab kepada kucing membesar. Ya, biasanya apa? Makanan. Kita bagi makanan yang apa? Yang mencukupi. Jadi maknanya kita boleh katakan kucing P lebih besar saiznya. Okey, beri sebab, jadi ada perkataan kerana. Okey. Kerana apa dia? Mendapat makanan yang
mencukupi. Sebab tu dia besar. Lepas tu dia gemuk, sihat. Berbanding. Okey. Tak lengkap lagi. Sebab kita belum bezakan dia. Ya, antara kucing P dan kucing Q tadi. Jadi kena tulis lagi sekali berbanding ni di bawah ni. Berbanding. Okey. Saya kotakkan. Kucing Q. Nota. Barulah selesai jawapan untuk inference. Okey. Baik, kalau tengok di sini, kalau pemerhatian berbanding saja. Okey, kita bezakan saja. Kalau inference beri sebab dan bandingkan. Boleh faham setakat ni? Okey ini baru satu saya bagi contoh. Okey, jangan risau, saya akan bagi contoh yang lain. Okey? Baik. Cuma cikgu nak tekankan di sini. Sekali lagi. Okey. Kucing P awak pilih untuk pemerhatian, maka inference awak mesti kucing P. Jangan terbalikkan kalau awak dah buat pemerhatian untuk kucing P tapi awak bagi inference kucing Q. Ya. Salah. Ya. Cara yang betul ikut jawapan pemerhatian. Ya, inference ikut jawapan pemerhatian. Okey. Bersambung dengan perkataan kerana. Ya, berikan alasan yang logik dan bandingkan dengan kucing yang kita pilih pilihan yang kedua. Boleh faham? Okey. Baik. Okey. Katakan, cikgu saya tak naklah pilih kucing P ni. Saya nak kucing Q. Boleh tak? Jawapannya tak ada masalah. Boleh. Dengan syarat awak dah mulakan pemerhatian awak kepada kucing Q. Apabila awak pilih pemerhatian awak kepada kucing Q, maka inference awak ikut kepada pemilihan awak, iaitu kucing Q. Boleh, tak ada masalah. Cuma kalau di sini, kalau kucing P lebih besar, kalau kucing Q apa? Lebih kecil saiznya. Kerana ini untuk kucing Q, siapa yang nak pilih, contohnya lah dia nak pilih kucing Q, boleh, tak ada masalah. Kerana apa kucing Q ni kecil? Sebab tadi mendapat makanan yang mencukupi kan? Kalau kecil, maksudnya apa? Tidak mendapat makanan yang mencukupi. Berbanding kucing apa? Kalau kucing Q tadi, maka berbanding kucing P. Terbalikkan seperti itu jawapan awak. Okey? Boleh faham? Okey. Tak apa. Ini baru yang pertama. Okey, tentang kucing. Sekarang kita balik kepada Arnab. Okey. Baik. Arnab M dan Arnab P. Okey. Bagaimana kita nak buat pemerhatian? Kita tentukan dahulu. Fokuskan yang mana awak nak jawab. Awak pilih Arnab M ke atau Arnab P. Okey. Apa perbezaan Arnab ni? Sama juga dengan kucing tadi. Saiz. Kan? Okey, saiz Arnab M lebih kecil. Saiz Arnab P lebih besar. Kan? Okey. So, contohnya. Okey, kita tulis. Baik, tadi kucing P lebih besar saiznya kan? Saiz di belakang. So, kita buat. Okey, saiz boleh. Okey, kita pilih M ya sebagai pemerhatian pertama. Okey, saiz Arnab M. Okey ingat, cikgu pilih M. Cikgu tak pilih P. P ni sebagai pemerhatian kedua. Okey, cikgu pilih yang M. Ya, saiz Arnab M lebih kecil.
Adakah sampai sini noktah? Adakah jawapannya lengkap dah? Belum lengkap lagi. Sepatutnya kita tulis apa lagi nak disambungkan? Okey, kita bandingkan. Okey, barulah perkataan berbanding. Okey. Berbanding dengan apa? Berbanding saiz. Berbanding saiz ataupun berbanding arnab P. Okey. So sekarang arnab M adalah pemerhatian yang pertama. Okey. Pemerhatian yang pertama yang kita pilih tadi. Okey. Baik, saiz arnab M lebih kecil berbanding. Nampak? Untuk pemerhatian mesti ada perkataan berbanding arnab P. Kenapa ada perkataan berbanding? Sebab ada dua gambar ataupun dua ekor haiwan yang berbeza. Okey, boleh ikut ya? Okey. So, apa yang perlu kita buat untuk inference? Ambil ya perkataan pada pemerhatian tadi sehingga sebelum perkataan berbanding sampai sini. Tulis semula. Okey, tengok ya. Macam mana cikgu buat. Saiz arnab M, bukan P ya. Sebab kita ambil pemerhatian pertama tadi, kita fokuskan kepada arnab M. Arnab M lebih kecil. Tulis semula. Senang ke susah? Senang kan? Yang kedua dah faham kan? Okey. Okey, berbanding ni kita tulis kat inference ke? Bukan. Okey, kita bagi alasan. Okey, inference kena beri alasan. Saiz arnab M lebih kecil apa? Kerana. Okey, garis kotakkan kerana ni. Kerana apa? Kalau tadi kucing besar mendapat makanan yang mencukupi, adakah yang kecil ni mendapat makanan yang mencukupi? Tidak kan? Okey, so kerana tidak mendapat makanan yang mencukupi. Adakah habis ayat ni di sini? Belum lagi. Okey, sebab apa? Kita belum sambung dengan perkataan berbanding. Jadi kita sambung lagi sekali. Berbanding. Okey, kotakkan. Berbanding. Berbanding apa? Arnab P. Berbanding arnab P. Nokta. Okey. Arnab P. Okey, nokta. Berbanding. Okey, salah hijau sini ya. Berbanding. Okey. Berbanding. Okey. Berbanding arnab P. Okey. Daripada dua contoh ni, okey, adakah murid boleh faham bagaimana ya kita nak menjawab ya dalam kemahiran proses sains, pemerhatian dan juga inference? Adakah kamu boleh ikut cikgu? Okey. Jangan risau, okey. Cikgu akan buat dalam Google Meet, ya, dalam Google Meet. Sebab cikgu akan postkan dahulu dalam Google Classroom bahan yang akan awak siapkan sebelum saya ber-Google Meet bersama awak. Untuk kali ini, untuk akan datang, kemungkinan mungkin hari Khamis, okey. Cikgu akan buat untuk tahun 4 2 kelas untuk setengah jam. Kemungkinan macam tu. Saya akan WhatsApp dalam grup WhatsApp kelas masing-masing. Okey. Untuk 2 kelas setengah jam, 2 kelas setengah jam dan 3 kelas untuk tahun 6
setengah jam. Okey, kenapa? Sebab cikgu nak tengok dan juga berbincang sama ada bahan yang saya dah bagi pada awak boleh betul-betul buat untuk jawapan pemerhatian dan inference. Okey? Baik. Okey, tadi dari segi haiwan. Okey, bagaimana pula dengan tumbuhan? Okey, bagi tumbuhan pula contoh cikgu bagi contoh lah contoh sini. Baik, bagi tumbuhan saya dah siapkan gambar. Okey. Baik, cuba perhatikan. Okey. Ini adalah buah betik R. Ini adalah buah betik S. Buah betik R dan buah betik S. Ada perbezaan tak? Yang awak nampak? Okey, perhatikan betul-betul. Dan gambar yang kedua adalah pokok mangga. Pernah tengok pokok mangga tak? Okey, pokok mangga A dan pokok mangga B. Okey, baik, soalannya sama. Okey, cikgu padam. Okey, cikgu padam je. Padam. Okey, padam. Jawapan tadi, yang pertama tadi, cikgu padam. Okey, cikgu padam juga untuk inference. Sebab tadi jawapan untuk haiwan. Sekarang kita balik pada tumbuhan Okay, cikgu padam. Alright. Tengok adakah jawapan kita tadi awak boleh menjawab dengan baik? Okey. Right? Okey, yang yang kotak merah cikgu biarkan. Okey. Okey. Cuba tengok contoh cikgu Okey, pemerhatian. Okey, awak nak yang mana? Kita boleh pilih buah betik R ataupun buah betik S. Okey. Baik, catatkanlah contohnya lah. Okey, saya pilih buah betik R. Okey. Sebab dia besar. Biasanya kita pilih yang besar lah senang sedap dimakan, hasilnya manis dan sebagainya. Okey. Baik. Contoh. Okey, kita dah fokus pada buah betik R. Okey. Perbezaannya apa? Juga dari segi saiz. Okey. Juga dari segi saiz. Okey, saiz mana yang lebih besar? Saiz buah betik R. Okey, manakala saiz buah betik S kecil. Jadi bagaimana kita nak buat ayat pemerhatian? Okey. So, kita akan buat buah betik R. Okey, kita mula dengan saiz. Lagi mudah Okey, saiz ni adalah perimeter. Okey, perimeter maksudnya kalau dalam bahasa Melayu sebatang pensel, apa lagi, sebuah almari. Maknanya perimeter ni seperti kita nak melengkapkan ayat tu dengan lebih tepat Kalau di sains, dalam sains kita nak menjawab mesti ada perimeter. Okey, saiz dulu. Saiz buah betik Okey, buah betik apa yang kita nak pilih tadi? Yang kita fokuskan adalah R. Okey, saiz buah betik R apa dia? Lebih apa? Lebih besar. Lebih besar. Dan jangan lupa perkataan apa? Berbanding. Okey, ada murid yang kata, cikgu, saya tak naklah perkataan berbanding ni. Saya nak tukar kepada daripada. Boleh tak? Boleh. Terpulang kepada murid. Okey,
sama ada awak gunakan berbanding. Okey, sama ada awak nak gunakan perkataan daripada pun boleh juga, ya. Yang penting menunjukkan dua perbezaan. Saiz buah betik R lebih besar berbanding apa? Buah betik S. Nokta. Selesai untuk pemerhatian. Apa yang kita perhatikan di sini, kita akan tulis sebagai ayat yang lengkap. Okey, boleh faham setakat ni? Okey, bagaimana nak buat inference pula? Inference kita fokus kepada betik R ataupun betik S. Mestilah betik R. Kenapa? Sebab betik R ni adalah yang kita fokuskan pemerhatian yang pertama. Boleh faham? Okey, kita tulis balik apa yang ditulis pada pemerhatian kat atas ni, kita buat turun atau kita tulis untuk inference. Okey, cikgu tulis saiz buah betik R lebih besar. Nampak tak? Cikgu tak ubah satu perkataan pun. R. Okey. Oleh kerana soalan ni adalah inference, ya, meminta awak beri alasan, maka kita beri alasan, ya. Kerana. Okey, sebab apa besar? Kenapa selalunya tumbuhan ni besar? Ataupun kenapa selalu buah ni cantik, besar, ya? Kenapa? Dari segi apa? Secara logik. Ya. Ada beberapa jawapan yang boleh diterima. Kadang-kadang, okey, saya boleh boleh terima kerana mendapat baja yang mencukupi. Betul? Kita bagi baja dia lebih subur, kan? Ataupun sebab apa lagi? Kerana mendapat pancaran matahari yang mencukupi, ya, ataupun kerana jenis tanah yang lebih baik, berkualiti, ya, jenis tanah yang berkualiti. Ada yang berkualiti tanah ni, ya, ada yang kurang berkualiti. Maknanya kalau berkualiti, hasil tanaman tu lebih besar. Okey? Itu contoh-contoh jawapan yang boleh diterima asalkan logik. Kalau tulis saiz buah betik R lebih besar kerana mendapat makanan yang mencukupi, boleh ke tidak? Tumbuhan makan ke? So jawapannya tidak boleh diterima. Okey? Baik, saiz buah betik R lebih besar kerana. Okey, salah satu cikgu sebut tadi adalah kerana, contohnya mendapat air lah. Contohnya air yang mencukupi. Kerana tumbuhan memerlukan air, ya. Kalau tidak, adakah mendapat air yang mencukupi lebih besar? Okey, sekejap. Mendapat, kita ubahlah mendapat air ni. Okey, mendapat baja lah sebenarnya, baja yang mencukupi. Okey, adakah terhenti di sini jawapan? Okey, tidak. Okey, kita sambung dengan perkataan berbanding. Okey, berbanding buah apa? Buah betik S. Nokta. Okey. Ini cara untuk menjawab, ya, inference. Boleh faham? Okey. Baik. Saya ulang, ya. Saiz buah betik R lebih besar kerana mendapat baja yang mencukupi berbanding buah betik S. Okey. Tak semestinya baja sahaja yang boleh diterima, tetapi
asalkan jawapan yang logik, okey, diterima. Boleh faham? Okey. Baik. Sekarang kita lihat soalan berkaitan dengan pokok mangga. Tadi buahnya, sekarang pokok pula. Okey, pokok mangga ini daun banyak tapi tiada buah. Okey, pokok mangga B dah mengeluarkan banyak buah. Nampak tak? Buah yang banyak. Okey, so apa perbezaan di sini menunjukkan bahawa pokok A ni tidak berbuah lagi, pokok B dah menghasilkan buah yang banyak. Okey, jadi apa pemerhatian kita? Okey, pemerhatian kita boleh tulis sebagai pokok, awak nak fokuskan kepada yang mana? Okey, contohnya buah mangga, pokok yang mengeluarkan hasil, yang dah mengeluarkan hasil, maksudnya buah yang banyak, Okey, pokok mangga B mengeluarkan buah yang banyak. Okey, menghasilkan buah yang banyak. Okey. Apa yang kita perlu tambah? Berbanding, kerana berbanding. Bagus. Okey, kita kotakkan supaya kita ingat, tak lupa. Ada dua gambar yang berbeza. Pokok mangga B, kita ambil yang berbuah tadi, menghasilkan buah yang banyak berbanding apa dia? Pokok mangga A. Nampak? Okey. So, apabila kita fokus kepada pokok mangga B, kena fikir, kenapa pokok mangga B ni berbuah banyak, berbuah lebat? Okey, berbanding dengan pokok mangga A. Awak rasa apa? Okey. Bagus. Sama jugalah. Mendapat baja yang mencukupi. Ataupun menggunakan tanah yang lebih subur. Ataupun mendapat pancaran matahari yang mencukupi, mendapat siraman air yang mencukupi. Jadi apa-apa yang boleh diterima oleh akal, secara logiknya boleh diterima. Bukan satu jawapan sahaja. Okey, so kita teruskan pada pokok mangga. Pokok mangga. Pokok tulis sama dengan jawapan yang di atas. Pokok mangga B menghasilkan buah yang banyak terusnya kalau inference kerana kita kotakkan supaya tak lupa. Yang tadi untuk kotak-kotak ni kenapa dikotakkan cikgu? Supaya kita ingat. Ini maksudnya cara nak menjawab pemerhatian dan inference, perkataan-perkataan yang perlu ada dalam jawapan. Sekiranya ada dua gambar, kalau ada satu gambar, perlu ada perbandingan tak? Tak perlu. Cikgu harap awak boleh faham kenapa ada perbandingan. Sebab ianya ada lebih daripada dua gambar. Baik, pokok mangga B menghasilkan buah yang banyak kerana mendapat
Okey, contohnya kita tak perlu guna baca lagi lah, kita guna jawapan yang lain, ya. Sebab jawapan-jawapan yang logik boleh terima ni banyak sebenarnya. Ini sebagai contoh, mendapat pancaran, contohnya pancaran matahari yang mencukupi. Okey, lepas tu apa? Perkataan berbanding, perkataan berbanding, berbanding. Okey. Berbanding pokok mangga, barulah nokta. Okey. Jadi makna yang di sini, okey, ingat apa yang perlu ada dalam inference, dalam cara untuk menjawab pemadaan dan inference, perkataan-perkataan yang saya kotakkan. Cikgu kotakkan di sini mesti ada dalam jawapan. Okey, jadi dengan itu saya harap cara nak menjawab pemadaan dan inference dalam sains ni boleh difahami. Okey, dan saya cikgu dah muatkan naik dalam Google Classroom untuk beberapa latihan yang perlu awak siapkan sebelum Google Meet yang cikgu akan bagi. Cikgu akan bersama awak untuk bertanyakan ataupun untuk mendengar jawapan-jawapan daripada kamu, daripada murid semua. Okey, yang pertama awak tengok ataupun buat turun dalam Google Meet. Cikgu dah bagi tiga helai lah okey, iaitu satu yang ni tentang haiwan dan juga tentang tumbuhan. Tetapi okey, dalam soalan ni, okey, kalau cikgu nak dekat semula cikgu tunjukkan lebih jelas. Soalan 1 dan soalan 2 sahaja jawab. Untuk soalan 3, 4 dan 5 yang mana ianya berkaitan dengan mengawal pemboleh ubah, jangan buat dulu. Okey, kita akan sambung pada sesi yang akan datang. Okey, jadi baik. Dan juga satu fail lagi yang saya muatkan dalam Google Classroom adalah yang ini. Okey, yang ini panduan bagaimana kita nak menjawab soalan KPS. Okey, dan ada kata kunci yang selalu digunakan. Yang mesti ada dalam jawapan awak semasa menjawab soalan ujian awak. Okey, jadi dengan itu saya berhenti di sini. Kita akan berjumpa kembali dalam pelajaran yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.